Taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya hormati Tuan Pengerusi, saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertamanya, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah kurniakan pada malam ni. Dapat kita bersama menunaikan solat, kita niat iktikaf, tingkatkan amal ibadah kepada Allah. Kita duduk dalam majlis ilmu, kita gunakan masa dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Alhamdulillah, Allah kurniakan nikmat iman dan juga nikmat Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kitab Riyadhus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan tajuk untuk malam ni, kita masih lagi pada tajuk bersederhana dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Bersederhana dalam melaksanakan segala perbuatan, sama ada perbuatan ibadah ataupun perbuatan yang berkaitan dengan keduniaan. Maka kita perlu bersederhana dalam setiap perkara. Jangan kita menjadi orang yang melampau-lampau. Kerana perkara ataupun sikap orang yang melampau ini sangat dikeji dan sangat tidak disukai oleh Nabi SAW. Kerana Nabi pernah bersabda, iyyakum bil ghulu, hendaklah kamu berjaga-jaga dan berhati-hati daripada sikap melampau-lampau, terutamanya al-ghulu fid din, melampau-lampau dalam beragama, terutamanya melampau dalam beragama Islam. Nabi tidak suka kita terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Maksud dia macam mana? Kita perlu bersederhana, jangan terlalu berlebih-lebih. Sebagai contoh yang saya dah bagi sebelum-sebelum ni, contohnya dalam bab ibadah, kita tak perlu tanya kenapa solat maghrib tadi 3 rakaat. Kerana soalan itu tiada jawapan yang khusus yang diberikan. Jadi kita tak perlu tanya kenapa subuh 2 rakaat. Jawapan dia tak ada. Dia bukannya logik
Dia bukannya soalan peperiksaan, ada skema jawapan. Ni tak ada. Kalau periksa dia ada skema jawapan. Tapi soalan yang kita tanya tadi tu tak ada skema jawapan. So tak payah tanya pun tak apa. Kalau tanya tu dikira sebagai pemikiran yang terlalu melampau. Contoh lain, dalam bab akidah juga kita dilarang untuk melampau-lampau dalam bab akidah. Terutamanya yang terkenal adalah bila seseorang buat perkara bid'ah, maka dia kata ini ahli bid'ah. Maka bila orang tu kata dia ni bid'ah, maka yang si kena bid'ah ni mengatakan yang orang tu Wahabi. Dua-dua sama je. Dia jadi berlawan-lawan. Yang kau ni ahli bid'ah, yang tu pula dia kata engkau ni Wahabi. Wahabi bid'ah, Wahabi bid'ah. Akhirnya siapa menang? Siapa menang? Siapa dapat tahu keputusan dia siapa menang? Tak ada siapa menang. Kalau nak kata syaitan yang menang tu betul jugalah, sebab dia dapat bergaduhkan manusia ni. Bolehlah, hampir tepat lah. Tapi kalau antara dua orang yang bergaduh tu, memang tak ada siapa yang menang lah cerita dia. Sebab apa? Sebab kedua-duanya berada pada jalan Al-Quran dan Sunnah. Dua-duanya betul. Tapi kalau dia melampau-lampau, yang sini kata situ bid'ah, yang situ kata sini Wahabi, bila nak habis? Relax-relax sudah lah. Kan dah keluar bahasa Jawa. Bukan bahasa Jawa, bahasa budak-budak. Relax-relax dah lah. Dia jadi berlebih bila mana? Bila ghulu. Yang tu yang masalah tu. Ghulu. Yang ini tak nak mengalah, yang itu pun tak nak mengalah. Maka yang ni kata kau ni bid'ah, sesat, neraka. Kau ni Wahabi, pun sama neraka. So kesimpulan dia apa? Dua-dua neraka lah kan. Kesimpulan dia. Dah ini pun masuk neraka, yang tu masuk neraka. Jadi jangan ekstrim lah. Kita pegang pada satu pendapat. Bila ada orang lain mengutarakan pendapat dia, kita berlapang dada, selesai masalah. Tapi dia tak boleh berlapang dada. Dia sampai menyesatkan orang, sampai menerakakan orang, sampai mengkafirkan orang pun ada. Yang tu jadi bahaya tu. Tu nama dia ghulu. Jadi tuan-tuan, itu contohnya lah. Contohnya. Jadi Nabi suruh kita jadi macam mana? Kita jadi orang yang tengah-tengah, sederhana. Yang terlalu berlebih-lebih pun tidak, yang terlalu ambil mudah pun tidak. Jadi kita duduk tengah-tengah, lapang dada, menerima khilaf. Pendapat tu memang banyak perbezaan, memang itu akan terjadi. Jadi nak buat macam mana? Kita redha dan kita terima pendapat mereka yang berbeza dengan kita. Jangan kita kata mereka tu sesat dan menyesatkan. Okey, itu contohnya. Jadi Nabi SAW sangat mengecam ataupun melarang sikap ghulu dalam beragama itu. Kerana apa? Kerana itu adalah punca kebinasaan umat-umat terdahulu daripada kita. Kerana mereka terlalu memikirkan perkara-perkara yang tidak sepatutnya mereka fikir. Sifat-sifat Allah dalam Al-Quran disebut yadullah fawqa aydihim. Yang ini perkara-perkara yang mana kita tak perlu fikir sampai macam mana tangan tu tak payah. Yadun tu kalau kita belajar dekat sekolah, yadun bahasa Arab maksudnya tangan. Betul. Memang maksud yadun tu tangan. Tapi jangan kita fikir tangan Allah tu seperti mana tangan manusia. Itu je. Tapi dia punya fikir tu macam mana tangan tu mesti ada 6 jari ke 10. Dia fikir macam tu habis lah. Penat. Dia jadi ghulu. Tuan-tuan, tu contoh ghulu dalam beragama. Nabi sangat melarang orang yang
berlebih-lebih dalam beragama ni. Saya dah sebut satu hadis yang mana 3 orang datang berjumpa dengan isteri-isteri Nabi. Dia tanya bagaimana ibadah Rasulullah. Jadi orang yang pertama ni dia kata, aku nak solat qiyamul lail setiap malam, sepanjang malam. Sepanjang malam, setiap malam, pukul 9 sampai pukul 6 setiap hari, dia kata. Sebab apa? Sebab dia merasakan yang mana ibadah dia tak cukup lagi nak dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lelaki yang kedua pula kata, saya nak berpuasa setiap hari. Lelaki yang ketiga pula kata, saya tak nak berkahwin kerana nak fokus pada ibadah. Jadi 3 orang lelaki ni mendapat teguran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai sahabat, saya juga qiyamul lail, tapi saya tidur dulu baru bangun. Saya juga tidur pada waktu malam itu, bukanlah qiyamul lail sepanjang malam daripada isyak sampai subuh. Saya juga berpuasa, tapi kadang-kadang saya puasa, kadang-kadang saya pergi kenduri. Macam itulah Nabi jawabnya. Kadang-kadang saya makan open house, kadang-kadang saya pergi majlis walimatul urus, kadang-kadang saya pergi kenduri kahwin, kadang-kadang saya minum kopi pagi-pagi, tapi kadang-kadang saya puasa. Ada ketika Nabi puasa, ada ketika Nabi berbuka. Nabi tak puasa hari-hari, Nabi kata pada sahabat yang kedua ni. Dan ketiga pula, Nabi kata juga, saya juga berkahwin. Walaupun saya berkahwin, saya ada juga masa untuk beribadah. Itu maksudnya. Bukanlah berkahwin itu menyebabkan seorang langsung tak ibadah kepada Allah. Bukan. Jadi Nabi tegur 3 orang ni kerana mereka terlalu berlebih-lebih, melampau-lampau, sampaikan mereka ni dapat teguran. Dan Nabi kata apa? Faman raghiba an sunnati falaisa minni. Siapa yang tak ikut sunnah aku, maka dia bukan termasuk dalam golongan aku. Siapa yang tak nak ikut cara aku, dia bukan kalangan aku. Itu teguran Nabi yang last sekali. Kalau kau nak mengaku umat aku, umat Muhammad, maka ikut bagaimana aku buat. Nabi juga berkahwin, Nabi juga berpuasa dan tidak berpuasa, Nabi juga qiyamul lail tapi tidur juga waktu malam itu. Itu contoh situasi 3 orang sahabat yang mana berlampau dalam agama. Kita sambung cerita tentang seorang lagi sahabat yang mana sahabat ini juga terkenal dengan orang yang sangat kuat dan rajin beribadah kepada Allah. Nama sahabat ni adalah Abdullah bin Amru bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Nama dia Abdullah bin Amru, ayahnya Amru bin Al-As. Kedua-duanya adalah sahabat Nabi. Dua-dua sahabat Nabi yang hebat. Abdullah bin Amru anaknya, Amru bin Al-As ayahnya. Kedua-duanya hebat. Maka ada satu riwayat hadis, beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa nam wa qum, fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan wa inna bihasbika an tasuma fi kulli syahrin salasata ayyamin. Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Amru, Nabi tanya, wahai Abdullah, betul ke kamu ni berpuasa setiap hari dan qiyamul lail sepanjang malam, betul ke? Maka Abdullah bin Amru pun menjawab, benar ya Rasulullah. Maka Nabi kata apa? Fala taf'al, jangan buat macam tu. Nabi tegur terus, jangan buat macam tu. Sum wa aftir, aku juga berpuasa dan kadang-kadang aku juga berbuka. Wa nam wa qum, aku juga tidur
Dan kadang-kadang juga saya qiyamul lail. Tu jawab Rasulullah. Dan Nabi kata apa? Sesungguhnya tubuh kamu ada hak yang perlu ditunaikan. Tubuh kamu ada hak untuk ditunaikan. Mata kamu juga ada hak untuk ditunaikan. Isteri kamu juga ada hak untuk ditunaikan. Dan tetamu kamu juga ada hak untuk ditunaikan. Sudah memadai bagi kamu puasa sunat sebanyak 3 hari dalam setiap bulan. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Semua yang ada pada badan kamu ada hak untuk ditunaikan. Isteri kamu juga ada hak untuk kita tunaikan. Anak-anak kamu ada hak untuk kita tunaikan. Jadi nak kata dekat sini apa dia? Kita ni walaupun kita nak ibadah macam mana sekalipun, kita ambil lah masa sikit, kita main dengan anak-anak. Dapat main 5 minit, 10 minit dah lah. Cukup. Main bola, main badminton. Jangan 24 jam bertasbih saja. Ayah, jom main badminton. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kau ni tak nampak ayah tengah bertasbih ni. Ayah, jom main bola. Kau tak nampak ayah tengah berzikir ni. Punya garang ayahnya. Ayah, jom main lato-lato. Cik tahu tak lato-lato tu apa? Tahu kan? Cik pergi pasar besok hari Jumaat, cari lato-lato ada. Itu permainan budak sekarang. Anak kita ajak, ayah jom kita main. Walaupun kita tak pandai main, main je lah. Walaupun atuk ni tak pandai main, main je lah. Buatlah macam mana gaya pun. Janganlah 24 jam solat, 24 jam ibadah kepada Allah, 24 jam berzikir, bertasbih. Bukan itu cara dia. Tak kena. Kita kena fikir yang bermain itu juga adalah ibadah. Kalau kita bermain dengan anak-anak tu, kita niat kerana Allah, itu juga jadi satu ibadah. Kita main bola, niat kerana Allah. Saja aku main bola, niat kerana Allah untuk sihat. Ibadah dia jadi. Dia tak semestinya berzikir, itu ibadah. Tak semestinya. Main bola pun boleh jadi ibadah. Tapi kena betul dengan caranya. Jadi sebab tu Abdullah bin Amru ini ditegur oleh Nabi SAW. Nabi kata, isteri kamu pun ada hak untuk kamu tunaikan. Janganlah kamu sibuk berqiyamul lail setiap malam. Pergilah tengok TV sekali-sekala dengan dia. Macam tu lah. Pergilah ajak dia pergi beli barang sekejap. Pergilah family store tu kejap beli barang. Belilah aiskrim kejap anak-anak ni. Itu je. Tapi kita ni, ya Allah, ayah nak kejar pahala ni. Ayah dah rasa dah tak lama hidup ni. Kesedaran tu bagus. Kesedaran rasa hidup tak lama tu bagus. Tapi cara tu tak kena. Cara tu salah. Jadi kita kena perbaiki semula kefahaman kita tentang ibadah, tentang konsep ataupun pemahaman ibadah tu sendiri. Kita kena faham betul-betul. Adakah ibadah itu zikir semata-mata, salat semata-mata, puasa semata-mata? Kalau kita kata macam tu, maksudnya kita belum cukup faham ibadah tu apa. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang itu yang dikatakan pada Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma. Dalam riwayat yang lain, Nabi juga bertanya perkara yang sama. Cuma Nabi tambah soalan yang lain. Nabi kata apa? Adakah kamu menamatkan Al-Quran setiap malam? Wa taqra'ul Qur'ana kulla lailah? Nabi tanya Abdullah bin Amru, wahai Abdullah, betul ke kamu ni khatam Al-Quran sekali sehari?
Setiap malam kamu khatam Al-Quran, betul ke? Apa jawab Abdullah? Bala ya Rasulullah, betul. Saya khatam Al-Quran setiap malam ya Rasulullah, betul. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan kira, satu muka surat tuan-tuan baca berapa minit? Satu muka surat 1 jam. Masya Allah. Kalau satu muka surat 1 jam tu bukan baca, tu mengeja. Biasa, normal. Normal, kalau baca slow boleh jadi 4 hingga 5 minit. Kalau baca agak laju boleh jadi 2 minit, 3 minit. Boleh jadi. Tapi ada yang lagi laju, dia boleh baca 1.5 minit je. Tu memang betul lah laju bacaan dia. Dengan betul dan laju. Paling cepat pun saya rasa 1 minit je. Paling cepat. Katalah kita ambil 5 minit tadi. Satu juzuk ada 20 muka surat. 20 darab 5 dah 100 minit. Itu baru satu juzuk. 1 jam 40 minit. Satu juzuk. Kalau 30 juzuk, tak cukup sehari. Tak cukup sehari. Tapi Abdullah bin Amru ni, dia boleh baca Al-Quran setiap hari sekali khatam. Maksud dia apa? Dia fokus daripada lepas isyak sampai subuh, dia tak tidur. Yang itu yang Nabi marah tu. Kau ni tak tidur ke? Walaupun dia boleh baca laju, boleh jadi dia hafal. Orang hafal ni lain bacaan dia. Tapi Nabi tegur juga, kenapa kamu khatam Al-Quran satu hari sekali? Itu kan dah kira macam menyeksa diri. Quran tu bukannya sikit, panjang. Tuan-tuan, kemudian Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi tanya lagi, wahai Abdullah bin Amru, betulkah kamu berpuasa setiap hari? Maka Abdullah bin Amru berkata, bala ya Rasulullah, saya juga berpuasa setiap hari dan saya juga khatam Al-Quran setiap hari. Power betul dia. Maka Nabi kata apa tuan-tuan? Nabi kata, wahai Abdullah, fasum sawma nabiyillahi Dawud. Kamu ni kalau nak puasa sekalipun, puasalah dengan kaedah puasa Nabi Daud alaihi salam. Macam mana puasa Nabi Daud? Selang sehari. Iaitu pun dah kira okey dah. Puasa Nabi Daud selang sehari. Yang itu pun dah cukup cantik. Tak payahlah puasa hari-hari. Dan Nabi kata, waqra'il Qur'an fi kulli syahrin. Wahai Abdullah, baca Al-Quran tu sebulan sekali pun dah cukup lah khatam. Boleh je. Sebulan sekali khatam. Tuan-tuan baca Quran berapa kali khatam? Ustaz, saya tak khatam-khatam. Tak apalah, yang penting baca. Boleh. Ada orang dia baca khatam waktu Ramadan je. Waktu lain dia tak baca. Yang itu yang kita tak galakkan tu. Dia lebih baik dia baca setiap hari, tapi dia istiqamah. Berbanding orang tu baca waktu Ramadan je, waktu lain dia tak baca. Tak boleh juga. Tapi anjuran Nabi kepada Abdullah bin Amru, Nabi kata apa? Paling tidak sebulan sekali pun cukup. Abdullah bin Amru ni jawab, wahai Rasulullah, saya boleh buat lebih baik daripada tu. Lebih cepat daripada tu pun saya boleh buat. Kalau macam tu Nabi kata, faqra'hu fi kulli 20. Kalau macam tu 20 hari sekali. Ya Nabi Allah, inni utiku afdala min zalik. Saya boleh buat lebih baik daripada tu, lagi cepat. Faqra'hu fi kulli 20. Kalau macam tu 10 hari sekali khatam. Abdullah bin Amr jawab juga, Rasulullah, saya boleh buat lagi cepat daripada tu. Memang betul lah, dia boleh buat khatam sekali je sehari. Dia boleh kata, saya boleh buat lagi cepat daripada 10 hari satu kali khatam. Maka Nabi kata apa? Faqra'hu fi kulli 7 wa la tazid ala zalik. Ni last. Nabi kata seminggu sekali khatam dan jangan kurang daripada itu.
Jangan kurang daripada seminggu. Itu dah cukup baik. Anjuran Nabi, kalau nak paling cepat khatam pun seminggu sekali. Seminggu sekali. Jadi kita cuba buat seminggu sekali. Tak boleh lah Ustaz 10 hari sekali. Kita terbalik dengan Abdullah ni. Kita terbalik. Abdullah ni nak lagi cepat, kita nak lagi lambat. Tak boleh lah Ustaz 10 hari. Macam tu 20 hari. 20 hari pun macam susah. 30 hari. 30 hari pun 30 hari pun macam susah lah Ustaz. Kita bagi dia macam ni lah. Sekali khatam seumur hidup. Tu last. Sepanjang hidup dia, paling tidak sekali khatam mesti kena. Yang itu pun dah syukur, alhamdulillah. Tapi bila dah khatam tu, jangan tak baca pula. Ada orang pula dia punya fahaman, dia kata apa? Saya dah khatam, nak buat apa baca lagi? Benda sama je saya baca. Oh, dia ingat baca novel ke apa? Dia ingat baca buku cerita. Buku cerita memanglah dah baca sekali, tak payah baca pun tak apa. Tapi Al-Quran ni bila dah khatam, bacalah banyak kali, tak apa. Boleh je. Dia bukan macam buku cerita, bukan macam novel. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara pesanan Nabi kepada Abdullah bin Amru radhiyallahu taala anhuma. Kerana apa? Kerana dia dan ayahnya kedua-duanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam riwayat mengatakan ketika mana Abdullah bin Amru dilanjut ataupun di akhir hujung usia dia, tulang dia menjadi sangat lemah. Tulang belulangnya menjadi sangat lemah. Dan akhir hayat dia barulah dia teringat pada pesanan Nabi, bahawa Nabi pernah pesan pada dia. Nabi kata apa? Wahai Abdullah bin Amru, jangan melampau-lampau. Buat sekadar kemampuan. Waktu tu barulah dia teringat, kalaulah dulu aku melaksanakan keringanan yang Rasulullah berikan kepada aku, kan lagi bagus. Bila dah nak meninggal, dah akhir hayat, barulah dia nak sedar apa yang Nabi pesan pada dia. Tapi waktu tu memang badannya sangat kurus, tinggal tulang sahaja. Dan tulang belulangnya juga sangat lemah. Sebab apa? Sebab dia terlalu rajin berpuasa. Setiap hari dia puasa. Setiap hari dia qiyamul lail. Nak cerita dia tak cukup rehat dan tak cukup makan. Tuan-tuan, itu kesan dia. Akhir hayat baru dia tersedar, kalaulah aku ikut pesanan Nabi dulu, tak adalah aku jadi macam ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuma ada satu pesanan Nabi yang dia pegang sampai dia meninggal. Iaitu apa dia? Ketika mana Nabi berjumpa dengan dia, satu ketika Nabi pegang bahu Abdullah bin Amru. Nabi kata, wahai Abdullah, ikutlah perintah aku dan taatlah kepada ayah kamu. Nabi pesan pada Abdullah bin Amru, wahai Abdullah, taat pada perintah aku dan taat pada ayah kamu, Amru bin Al-As. Nasihatnya itu dia pegang sampai bila-bila. Sampai satu ketika itu terjadi perang saudara, perang Siffin. Perang ni saya dah cerita, antara Saidina Ali dan Saidina Muawiyah. Antara Saidina Ali dan Saidina Muawiyah. Ayahnya Amru bin Al-As berpihak pada belah Muawiyah. Tapi Abdullah bin Amru dia nak berpihak pada Saidina Ali. Tapi disebabkan dia ingat pada pesan Rasulullah, taat pada perintah ayah, maka dia ikut apa yang ayah dia suruh. Dia menyebelahi Muawiyah. Dia ikut ayah dia.
Tapi hati dia nak sokong Ali. Cuma dia kena ikut pada perintah ayah. Ayah dia ikut Muawiyah, maka dia pun ikut Muawiyah. Maka dalam peperangan Siffin itu, Abdullah bin Amru dia join peperangan. Cuma dia hanya mengelak dan tepis serangan sahaja. Kalau ada orang serang dia, dia tepis dan mengelak. Itu saja. Dia tak membunuh dan dia tak mematikan pihak lawan. Sebab semua tu yang berperang adalah sahabat Nabi. Antara kumpulan Saidina Ali dan Saidina Muawiyah, kedua-duanya adalah grup sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dah pernah cerita kenapa mereka berperang. Kerana mereka berbalah pada satu pendapat, yang mana mereka berbeza pendapat dekat satu bab itu saja. Sedangkan mereka berdua ni sahabat Nabi yang besar, sahabat Nabi yang hebat. Muawiyah dan juga Saidina Ali, kedua-duanya sahabat besar. Tapi mereka berselisih pendapat pada satu perkara, iaitu kes pembunuhan Saidina Osman. Itu saja. Saidina Muawiyah kata kita kena cari pembunuh dulu. Saidina Ali kata kita kena lantik Perdana Menteri dulu. Maka Saidina Ali melantik diri dia menjadi khalifah, barulah dia cari pembunuh. Saidina Muawiyah kata apa? Kita kena cari dulu siapa yang bunuh Saidina Osman, baru kita angkat kau jadi khalifah, wahai Saidina Ali. Dia bukan tak setuju Ali jadi khalifah, cuma kena cari pembunuh dulu. Selisih pendapat pada perkara yang kecil sebenarnya, tapi mereka berselisih itu sehingga menyebabkan apa? Perang sesama Muslim. Saidina Ali punya grup dengan Saidina Muawiyah punya grup berperang. Menyebabkan apa? Beribu-ribu para sahabat wafat dalam peperangan itu. Yang menang siapa? Saidina Ali. Yang menang Saidina Ali. Ramai para sahabat syahid ketika itu. Tapi nak buat macam mana? Bila dah perang, barulah mereka berbaik semula. Baru mereka berbaik semula. Ini semua kesan daripada apa? Kesan hulu tadi itulah. Tak boleh terima pendapat orang. Dia rasa dia je betul. Kalau dalam mesyuarat tu dia je yang betul. Saya tak cakap mesyuarat apa, umum. Kalau dalam kumpulan tu dia je yang betul, orang lain semua salah. Orang lain semua kena dengar cakap dia, dan dia je yang betul. Dia tak nak dengar cakap orang. Dia tak nak langsung ambil pendapat orang. Yang itu nama dia ghulu. Kita boleh panggil dia Tok Ghulu, nama dia. Ataupun Abang Ghulu pun boleh juga. Sebab apa? Sebab dia berlebih-lebih. Ini nasihat secara umum, saya tak ditujukan pada siapa-siapa. Jadi kita cubalah untuk menerima pendapat orang. Walaupun kita ni rasa kita ni Perdana Menteri ke, kita ni bos besar ke, tapi kita cuba dengar pendapat orang-orang yang lebih rendah, kecil daripada kita. Macam tu. Walaupun kita ni ketua, tapi kita kena dengar pendapat anak buah. Itu sebenarnya yang perlu kita buat. Walaupun kita ni ayah, suami, ketua dalam rumah, tapi kita kena dengar juga cakap isteri. Bukan takut, bukan takut bini, tapi apa? Tapi isteri yang berani sangat. Tapi isteri yang lebih berani. Kita bukan takut bini, tapi isteri tu yang berani sangat. Kita bukan takut, kita cuma dengar pendapat dia. Terima pendapat. Walaupun dia kena ikut cakap kita, tapi kita dengarlah pendapat dia. Itu je. Kita cuba terapkan. Jangan terlalu ekstrim, jangan terlalu berlebih-lebihan, jangan terlalu hulu dan sebagainya. Kesannya apa? Kesannya akan membawa
perbalahan yang sangat besar. Kesan dia berperang daripada zaman Saidina Ali tu, perang antara Ali dan Muawiyah, dan selepas itu muncul pula satu kumpulan namanya Khawarij. Yang ini pun satu hal juga. Kesan dia apa? Kesan dia daripada perselisihan pendapat tu lah. Kesan dia daripada gaduh tu lah, muncul grup baru, muncul parti baru. Lagi sekali saya sebut, saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut umum sahaja. Jadi tuan-tuan, kita cuba menjadi orang yang berlapang dada. Berlapang dada, jangan melampau-lampau dalam berpendapat, jangan melampau-lampau dalam semua urusan yang kita buat. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada beberapa perkara yang telah Allah sebutkan. Allah kata apa dalam firman Allah, surah Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepada kamu untuk negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa untuk bahagian kamu kenikmatan di dunia. Kita nak ibadah betul, tapi jangan kita lupa nak pergi kerja. Kita nak qiyamul lail silakan, tapi besok pukul 8 tetap kena punch card. Itulah bahasa mudah dia. Besok pukul 8 tetap kena pergi mesin rumput. Jangan kita lupa benda tu. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Qasas ayat 77. Kita kejar dunia, kejar akhirat, kita kejar. Wala tansa, jangan kamu lupa nasibaka minad dunya. Apa perkara-perkara yang melibatkan keduniaan kamu, jangan kamu lupa. Kamu nak jadi orang yang ahli ibadah, silakan. Tapi janganlah kamu tak ada rumah, tak beli kereta, tak ada duit dan sebagainya. Yang itu nama dia salah faham. Maka ayat ini membawa maksud supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang pandai menyeimbangkan antara akhirat dan dunia. Kita seimbangkan. Dan lebih baik kalau kita jadikan dunia itu untuk akhirat. Yang itu lagi bagus. Kita jadikan amalan keduniaan yang kita buat, kerja, kita pergi sana sini tu, kita jadikan dia juga pahala akhirat. Yang itu lagi cantik. Yang itu yang Allah suruh kita buat. Bukanlah semata-mata kita beribadah 24 jam. Jadi tuan-tuan, itu antara pesanan ataupun nasihat daripada Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77. Kemudian dalam hadis Nabi juga, Nabi pernah berpesan, gunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Apa dia? Yang pertama, masa muda sebelum datang masa tua. Masa muda ni lah masa kuat kita kena ibadah kepada Allah. Masa muda ni lah kita kena kerja cari rezeki. Masa muda ni lah kita kena kuat berusaha dan sebagainya. Nanti bila dah sakit lutut, macam mana nak pergi main bola, macam tu. Masa sihat kamu sebelum datang masa sakit. Masa sihat ni lah kita ibadah kepada Allah. Masa sihat ni lah kita pergi cari rezeki. Nanti bila dah terlantar dekat atas katil, masa tu dah tak ada masa dah tak sempat nak cari rezeki. Masa kaya sebelum datang masa miskin. Masa lapang sebelum datang masa sempit. Dan yang paling akhir Nabi sebut apa? Gunakan, manfaatkan masa hidup sebelum mati. Masa hidup ini kita manfaatkan untuk perkara-perkara yang boleh mendapat kebaikan di dunia dan akhirat. Sebab itu kita minta doa, Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Kenapa kita tak minta akhirat je? Kenapa kita minta dunia? Doa kita pun kita minta dunia, tapi kerja malas. Rabbana atina fid dunya hasanah, tapi duduk rumah tak kerja. Macam tu ke? Doa, tapi dia tak buat apa yang dia doakan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kesimpulan untuk tajuk ini adalah kita jangan terlalu melampau-lampau dalam semua urusan, sama ada urusan dunia dan urusan akhirat. Sama, kita kena pandai seimbangkan, dan kita kena pandai ikut kemampuan kita. Ikut kemampuan. Okey. Tajuk seterusnya untuk minggu akan datang iaitu memelihara sunnah dan larangan mengerjakan bid'ah. Baru sebut tadi. Memelihara sunnah dan larangan mengerjakan bid'ah. Jadi saya akan cuba kongsikan apakah yang dimaksudkan dengan bid'ah itu. Ada orang dia sebut engkau ni buat bid'ah. Cuba kita tanya dia pula, sebenarnya bid'ah tu apa? Bid'ah lah. Bila tanya bid'ah tu apa? Alah bid'ah lah, orang duk selalu sebut bid'ah. Aku sebut je lah bid'ah. Dia ikut je orang sebut bid'ah, dia pun ikut bid'ah. Bila kita tanya bid'ah tu apa? Entahlah. Pun masalah juga. Sibuk membid'ahkan orang, tapi bila kita tanya bid'ah tu apa, tak tahulah. Dengar video je orang sebut bid'ah, aku pun sebutlah bid'ah. Sampai kan dia kata, ni guna telefon ni bid'ah. Tu guna kereta tu bid'ah lah tu. Tu guna motor tu bid'ah. Kipas ni semua bid'ah. Aircon ni lagi bid'ah, sejuk sangat. Semua benda nak di bid'ah kan. Sebab apa? Sebab dia tak faham bid'ah tu apa. Jadi sebelum nak membid'ahkan orang, kita kena faham dulu bid'ah tu apa. Bukanlah saya nak suruh tuan-tuan bid'ahkan orang, tak. Tapi kita kena faham bid'ah tu apa. Barulah kita boleh tahu dan kita boleh faham bid'ah menurut para ulama. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, insya-Allah kita akan sambung minggu akan datang. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.